KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama saya, Norel, Dietitian Nanda. Jadi untuk episod kali ini kita akan sambung untuk sport specific nutrition. Kita akan tengok pula bagi sukan hoki. Untuk hoki padang secara amnya kita perlu tahu bahawa hoki padang dimainkan oleh 10 player bersama satu goalkeeper. Jadi kita ada 11 kesemuanya akan bermain dalam satu padang untuk hoki. Bagaimana pula dengan tempoh masa permainan hoki itu sendiri? Hoki dimainkan dalam 4 kuarter, yang mana setiap kuarter adalah 15 minit, kemudian akan ada rehat 3 minit, 15, kemudian rehat 5 minit, 15, 3 dan 15. Itu adalah struktur permainan bagi hoki. Okey, apa yang diperlukan semasa sesi latihan bagi hoki adalah mereka akan melakukan strength dan conditioning, mereka akan melakukan technical punya skill, akan buat juga psychology session dan juga gym session. Jadi training untuk atlet hoki merangkumi semua untuk pastikan atlet hoki ada endurance, ketahanan, ada speed, agility terhadap dan ketakasan dalam sukan itu sendiri dan mampu untuk membuat keputusan dengan cepat. Jadi kecekapan atlet penting untuk menguasai pergerakan bola dengan kayu hoki atlet itu tadi. Antara skill-skill tambahan yang diperlukan oleh hoki player ataupun atlet hoki, keupayaan atlet untuk mengawal, think tactically dengan cepat dan mengawal perubahan bola dengan cepat. Itu antara secara general tentang sukan hoki itu sendiri. Dan kita lihat apabila sukan hoki itu dimainkan 15 minit, jadi antara isu-isu yang dikaitkan dengan sukan hoki yang melibatkan pemakanan antaranya adalah tentang pengambilan air yang mencukupi, tentang hidrasi dan juga tentang pengambilan tenaga yang diperlukan untuk atlet hoki. Disebabkan atlet hoki adalah pergerakan yang pantas dan merangkumi kawasan yang sangat luas, maka keperluan tenaga bagi atlet hoki adalah sangat tinggi. Jadi penting untuk atlet tahu yang energi demand bagi permainan hoki ini sendiri sangat tinggi semasa latihan dan juga semasa dalam tempoh pertandingan itu sendiri. Selain itu, bagi permainan hoki, bagi competition hoki itu sendiri, kadang-kala ia dimainkan beberapa kali dalam satu hari ataupun satu atau dua kali, ataupun dimainkan secara berterusan dalam beberapa hari untuk satu minggu. Jadi penting untuk atlet sentiasa menjaga pemakanan, membekalkan nutrien-nutrien yang penting bagi memastikan sepanjang tempoh perlawanan yang mungkin ambil masa 1 minggu ataupun 2 minggu bergantung kepada kejohanan, bagi memastikan atlet ada recovery yang mencukupi untuk membolehkan atlet sentiasa bersaing dengan performance yang terbaik pada setiap pertandingan sehingga ke akhirnya. Jadi sebentar lagi kita akan lihat pula antara nutrition strategies yang boleh digunakan oleh atlet hoki untuk pertandingan dan juga sesi training setiap hari. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bagi sukan hoki, kita perlu tahu tentang sistem penggunaan tenaga untuk sukan hoki itu sendiri. Dan hoki dia menggunakan sistem aerobik dan juga anaerobik, gabungan kedua-dua sistem. Aim ataupun tujuan kita untuk menjaga nutrisi ataupun menjaga pemakanan nutrition strategi untuk hoki adalah bagi memastikan pengambilan tenaga mencukupi berdasarkan demand yang diperlukan, mengurangkan keletihan bagi atlet dan juga untuk support training atlet itu sendiri. Jadi penting untuk setiap atlet perlu tahu keperluan tenaga masing-masing bagi membolehkan atlet dapat berlatih dengan baik pada setiap hari, seterusnya boleh compete dengan cemerlang di hari pertandingan. Sedia maklum yang sukan hoki itu sendiri antara isu kritikal tadi kita sebut tentang fluid ataupun hydration status untuk atlet itu sendiri dan juga tentang injuries ataupun kecederaan. Hoki senang terlibat dengan kecederaan. Jadi atlet perlu lebih berhati-hati dan salah satu key point apabila kita sebut kecederaan dia akan relate dengan tentang pemulihan ataupun recovery. Jadi bukan sahaja pemakanan semasa tempoh latihan ataupun semasa tempoh competition itu penting, tetapi diet pemakanan seharian sangat penting iaitu cukup pengambilan karbohidrat, protein yang mencukupi membolehkan atlet untuk recover dengan lebih baik. Jadi kalau atlet mengamalkan diet yang seimbang pada setiap hari, seharusnya proses recovery itu berlaku dengan lebih cepat dan atlet dapat bermain semula setelah mengalami kecederaan. Bagaimana pula dengan diet seharian bagi atlet hoki? Adakah tinggi keperluan tenaga untuk atlet hoki? Atlet hoki sememangnya memerlukan keperluan tenaga yang tinggi disebabkan oleh faktor latihan dan juga keperluan bagi remaja itu sendiri. Jadi atlet perlu memahami keperluan tenaga perlu dicapai pada setiap hari. Dan kebiasaannya untuk remaja, mereka gagal untuk mencapai keperluan atau mencapai pengambilan tenaga yang mencukupi untuk energi demand bagi sukan mereka sendiri. Jadi atlet perlu merancang, perlu pastikan cukup pengambilan tenaga yang datangnya daripada karbohidrat, protein dan lemak sebagai sumber tenaga harian. Dan karbohidrat adalah sumber tenaga utama iaitu fuel yang utama dan boleh diambil setiap kali 3 waktu makan utama bersama dengan 3 kali snack ataupun 4 kali snack bergantung kepada latihan atlet itu sendiri. Sumber karbohidrat mungkin boleh jadi roti, pasta, nasi dan juga buah-buahan adalah sumber karbohidrat. Kemudian kita akan ada protein sangat penting untuk atlet bagi memastikan muscle repair dengan baik dan juga untuk atlet yang nak bulky ataupun nak memastikan ototnya berfungsi dengan baik, dia perlu ada pengambilan protein yang mencukupi, bukan berlebihan tapi mencukupi, dan juga pengambilan lemak yang diperlukan. Basically kita akan kata essential fat yang kita perlukan. Fokus kepada lemak-lemak yang baik dan bukan berlebihan kerana atlet hoki masih perlu menjaga body komposisi mereka. Bagi atlet hoki secara average mengikut kajian berdasarkan beberapa paper, peratusan lemak bagi atlet hoki adalah di bawah 14%. Mungkin di dalam lingkungan 10 hingga 14% bagi atlet lelaki dari segi peratusan percentage body fat ataupun peratusan lemak tubuh itu sendiri. Untuk mengatasi masalah hidrasi di kalangan atlet hoki kerap berlaku disebabkan oleh atlet perlu berlari jauh di dalam padang dengan distance yang memang besar. Jadi atlet perlu pastikan dia ada good hydration dan memastikan pengambilan air mencukupi ataupun boleh memastikan atlet ada pengiraan sweat rate. Yang mana sweat rate ni akan membantu atlet mengenal pasti sebenarnya berapa keperluan air setiap hari ataupun berapa keperluan air pada hari pertandingan. Dengan cara ini atlet boleh bajet ataupun boleh menyediakan air yang mencukupi untuk membolehkan atlet mengelakkan berlakunya dehidrasi bagi atlet itu sendiri. Jadi pengambilan air boleh menjadi lebih sekata dan mencukupi dan elakkan dehidrasi yang mana boleh mengganggu performance atlet dari segi coordination atlet dan juga fokus dan juga mengelakkan berlakunya dehidrasi yang mengganggu performance atlet itu sendiri. Jadi setiap hari pengambilan air perlulah mencukupi dan juga pada hari latihan dan juga hari
training. Untuk dari segi pemakanan sebelum, semasa dan selepas pertandingan, sebelum atlet boleh ambil makan makanan yang mempunyai karbohidrat yang tinggi, moderate protein dan juga lemak yang rendah. Kalau kata kita nak makan nasi goreng pun boleh sebenarnya dengan cukupnya kumpulan nasi itu sendiri diletakkan dengan ayam ataupun telur sebagai sumber protein dan lemak yang rendah. Kemudian ada sayur-sayuran. Boleh dimakan 3 hingga 4 jam sebelum pertandingan. Dan kita sedia maklum, pertandingan hoki kebiasaannya dilaksanakan ataupun dilakukan pada waktu lewat petang. Jadi atlet berjarakkan sebenarnya kalau telah kata game tu dalam pukul 4 ataupun 5, breakfast boleh macam biasa, lunch pun boleh macam biasa. Maksudnya awal pagi tadi dah makan breakfast yang ada karbo, protein, fat, kemudian makan tengah hari pun ada kumpulan makanan semua sekali, tetapi bergantung kepada waktu game. Kalau game kata pukul 3 mungkin kuantitinya perlu dikurangkan sedikit. Tapi kalau ada banyak masa dengan gap di antara waktu makan tengah hari dengan waktu game itu tadi lebih 3 hingga 4 jam, bukan 3 hingga 4 jam, atlet boleh makan dengan lebih lengkap. Andai kata atlet mungkin kurang selera, mungkin boleh makan tengah hari dengan lighter meal, kurangkan sedikit kuantiti tetapi boleh ambil 1 hingga 2 jam sebelum competition itu sendiri, boleh fokus kepada makanan yang lebih rendah karbohidrat dan lebih mudah dihadam. Mungkin boleh ambil jus, boleh ambil buah-buahan ataupun ambil cereal bar ataupun benda yang liquid base supaya lebih mudah dihadam dan lebih selesa sekiranya atlet tidak mampu nak makan tengah hari itu tadi. Okey, jadi penting untuk atlet hoki ada tenaga untuk pastikan dia boleh berlawan atau boleh compete sepanjang pertandingan dan tidak merasa lapar sebab tu sesi competition itu tadi. Jadi penting cukupkan pengambilan kalori pada satu-satu masa itu untuk membolehkan sentiasa ada tenaga. Itu untuk pemakanan sebelum. Dan bila kita sebut tentang pemakanan semasa, dia akan relate semula dengan tempoh yang ada, ruang yang ada untuk atlet makan semasa competition itu sendiri. Kalau kita lihat bila strukturnya 15-2-15, 5 minit first half ke second half ada 5 minit, mungkin pada masa itu atlet boleh minum air, ataupun kalau sepanjang pertandingan itu ada ruang untuk minum air, atlet boleh minum air untuk pastikan ada penggantian air cecair semasa tempoh competition itu sendiri. Di antara first half dan second half pula boleh ambil air sahaja ataupun air yang mungkin ada electrolytes untuk gantikan balik electrolytes yang hilang macam sodium dan potasium sewaktu tempoh awal-awal tadi, awal pertandingan tadi. Jadi gunakan ruang dan peluang yang ada untuk pastikan hidrasi yang terbaik dan juga mengelakkan kehilangan elektrolit yang mana boleh mengganggu konsentrasi atlet dan coordination atlet itu sendiri. Dan untuk recovery, selalunya untuk recovery bila atlet pergi kepada satu-satu pertandingan, selepas berakhirnya pertandingan tersebut kadang-kadang waktunya mungkin agak lewat. Contohnya mungkin pukul 6, pukul 7 bergantung kepada waktu pertandingan itu dimulakan. Jadi untuk situasi ini sebenarnya atlet perlu prepare something dalam team sport, perlu prepare untuk satu tim sebenarnya untuk makan 30 hingga 60 minit betul-betul sejurus selepas pertandingan. Jadi selepas dah ada satu snacking yang ada unsur karbohidrat dan protein, ataupun mungkin akan ada peanut butter dengan roti, mungkin ada susu dan ada pengambilan air yang mencukupi, kemudian baru move on kepada makanan yang lebih besar dalam tempoh 3 hingga 4 jam selepas pertandingan itu sendiri. Jadi jangan skip waktu kritikal penting, yang sangat penting tu di antara 30 hingga 60 minit betul-betul selepas competition tadi untuk proses recovery. Dan ini sebenarnya banyak berlaku yang mana atlet tidak melakukan recovery, sedangkan recovery itu sangat penting untuk membolehkan atlet bermain pada game-game yang seterusnya dengan keupayaan yang lebih sebab kita dah recover, kita dah refuel balik, kena ingat balik apakah peranan recovery. Recovery berperanan untuk memastikan kita ada pergantian semula masa glycogen, kita ada protein untuk kita ada masa repair, dan juga kita ada air untuk kita rehydrate semula. Dan tiga-tiga faktor recovery ini penting supaya next competition kita masih boleh compete dengan semaksimum mungkin. Okey, jadi ini semua faktor-faktor yang penting, pemakanan semasa, sebelum, semasa dan juga recovery ataupun selepas game yang atlet hoki sertai itu sendiri. Selain daripada itu, antaranya penyediaan snack tu sangat penting, dan juga
diet pemakanan seharian. Diet pemakanan seharian maksudnya bukan fokus kepada pemakanan masa hari competition sahaja, tapi pemakanan pada setiap hari. Jadi beberapa hari sebelum competition ataupun masa training day pun kena pastikan atlet mengambil jumlah kalori yang mencukupi. Jadi bila ambil pengambilan kalori yang mencukupi, protein yang mencukupi, maka training tu akan menjadi lebih baik dan atlet boleh compete ataupun train dengan better training load. Jadi pastikan pada hari training setiap hari ada pembahagian dilakukan dari segi pembahagian kalori terhadap makan-makan utama, breakfast, lunch, dinner, snacking 2 kali ataupun 3 kali bergantung kepada waktu-waktu yang ada. Kemudian pengambilan vitamin D, pengambilan kalsium yang mencukupi juga untuk pastikan bone kita dapat yang terbaik. Cukup nutrien ataupun mikronutrien untuk kesihatan tulang pada masa yang sama untuk performance. Bagi atlet hoki juga, elakkan untuk skip waktu makan yang mana kadang-kadang disebabkan terlalu letih, atlet terpaksa ataupun skip satu meal yang mana ini akan memudaratkan atlet di mana ia menyebabkan atlet kekurangan tenaga pada setiap hari dan juga kekurangan mikronutrien yang diperlukan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagi atlet hoki, menjaga pemakanan semestinya sangat penting yang mana ia mempengaruhi sesi latihan dan juga sesi pertandingan atlet itu sendiri. Jadi mungkin ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kejayaan atlet itu sendiri, tapi peranan nutrition itu sendiri tidak dapat disangkal. Untuk atlet-atlet remaja, pastikan setiap hari pengambilan karbohidrat perlu ditekankan untuk atlet bahawa karbohidrat adalah sumber tenaga utama dan elakkan memilih kumpulan-kumpulan makanan ini, contohnya lebih fokus kepada satu-satu kumpulan makanan. Contohnya untuk mendapatkan otot yang tinggi, atlet fokus pada pengambilan protein sahaja. Sedangkan atlet itu perlu tahu bahawa untuk membina otot, atlet perlu ada pengambilan tenaga yang seimbang. Maksudnya perlu ada karbohidrat yang mencukupi bersama dengan cukup pengambilan protein baru dapat membantu atlet generate more muscle, okey, dengan training ataupun latihan yang sesuai. Jadi ia adalah satu cara pemakanan yang tidak sesuai untuk atlet apabila dia memilih ataupun tidak meletakkan jumlah ataupun kuantiti kumpulan makanan yang tepat dalam diet seharian ataupun tidak fokus kepada setiap waktu makan. Untuk atlet juga elakkan skip waktu makan, maksudnya meninggalkan salah satu waktu makan. Contohnya disebabkan masih belajar, berada di sekolah, kemungkinan atlet tidak mengambil sarapan pagi. Okey, jadi ini penting
atlet yang dalam proses latihan ataupun atlet remaja dan bersekolah perlu pastikan ambil breakfast, ambil lunch kerana sesi latihan mungkin berlaku di sesi petang. Kegagalan untuk mengambil breakfast ataupun lunch itu tadi mungkin menyebabkan atlet tidak bertenaga dan tidak dapat training dengan baik pada waktu petang. Dan ini dah tentu akan menyukarkan coach untuk train atlet itu dengan lebih baik. Sedangkan training itu sangat penting supaya ia adalah satu persediaan atlet untuk ke arah competition ataupun pertandingan yang akan datang. Jadi untuk atlet-atlet hoki, pastikan anda seimbangkan semua kumpulan makanan. Pastikan ada pengambilan karbohidrat dan jenis-jenis yang betul, pengambilan protein yang mencukupi dan dipecahkan pada waktu-waktu yang sesuai. Pengambilan lemak juga penting. Begitu juga dengan pengambilan air pada setiap hari. Pastikan air juga diambil pada setiap hari untuk mengelakkan dehidrasi berlaku yang mana akan mempengaruhi prestasi atlet itu sendiri. Jadi untuk atlet hoki, good luck. Pastikan anda dapat amalkan semua nutrition tips yang diberikan tadi. Jumpa lagi di lain masa. Didik TV KPM